Bismillahirrahmanirrahim. Ramai ni, Dik. Farhan pun boleh. Farhan. And then kita ada siapa? Aiman Hakim. Siapa nak baca doa? Okay. Aiman Hakim boleh. Afwan boleh. Aiman Fazli boleh. Farhan boleh. Adib, Hafiz. Siapa nak baca doa? Mula-mula kita baca doa dulu lah bagi kita relax dulu. Semoga kelas kita hari ni diberkati. Ke nak Nabil juga? Cepat, come on. Tak naklah gaduh sampai 5 minit untuk orang baca doa je. Come on guys, marilah menuju kejayaan. Sakit kepala ke? Siapa dengan rela hati, ikhlasnya, sudi membacakan doa? Ya, Afwan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya suka volunteer ni. Okay, so teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okay. Now, kita masuk bab baru. Saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi atau selamat tengah hari. So, kita nak masuk bab baru which is bab 11. Kalau dalam buku teks awak hari ni kita nak bincangkan sikit je. Hari ni kita nak bincangkan muka surat 200 hingga 201. Buku teks 200-201. Sebelum kita nak intro dulu dalam tajuk pertahanan badan, kita try nak buat kita nak buat apa nak cakap macam ice breaking session lah. So apa yang awak tahu pasal pertahanan? When we are talking about pertahanan badan, apa yang awak faham mengenai sistem pertahanan badan? What do you understand about sistem pertahanan badan? Kalau cerita pertahanan badan, ya dia melibatkan, okay first kita tengok sini, kata, saya nak edit. La ilaha illallah, salah tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Comment. Okay, now, so bila kita cerita pasal pertahanan, saya contoh kat sini pertahanan, come on. Okay, bila kita cerita pasal pertahanan, ia melibatkan keimunan. Siapa ni cakap dia melibatkan, yes very good. Okay, Adik pula cakap dia melibatkan very good. So bila awak cerita pasal pertahanan, dia melibatkan term-termnya ni, maksudnya awak ada idea pasal pertahanan badan. Keimunan, kita tak cerita pasal keimunan, kita ada antibody dan juga sel darah putih. So dalam sel darah putih, awak ingatkan sel darah putih kita ada dua jenis yang awak belajar dalam sistem pengangkutan. Kita ada granulosit dengan satu lagi agranulosit. Kalau kita kata granulosit, dia ada bintil-bintil, dia tak smooth. Kalau agranulosit dalam biologi, agranulosit stand for dia ada granule, dia ada bintil-bintil. So, kalaulah dalam sel darah putih ni, ada dua jenis, granulosit dengan agranulosit. So saya tak nak main teka-teka dulu. So antibody ni dihasilkan oleh sel darah putih atau nama lainnya leukosit, adalah dalam kategori agranulosit. Kalaulah awak tak faham saya tengah cerita apa, kalau dalam buku teks awak, dalam sistem peredaran darah awak, which is ada pada muka surat 177. Okay, so saya ulang lagi sekali, sel darah putih kita kejap saya baru nak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak cas saya punya pen. Okay, Alhamdulillah. Okay, now kita cerita pasal pertahanan badan. Okay, bila cerita pasal pertahanan badan, tadi saya tengok kat sini Nabil ada cakap pasal antibody. Lepas tu Adib ada cakap pasal sel darah putih. Lepas tu Aiman Fazil ada cakap pasal keimunan. Which is betul lah ni, maksudnya awak di jalan yang betul. Awak ada idea kasar mengenai sistem pertahanan badan. Sistem pertahanan badan, sel yang paling penting adalah sel darah putih atau nama lain. Sel darah putih ni dikenali sebagai apa? Kalau sel darah merah, nama lain dia dikenali sebagai eritrosit.
Kalau sel darah putih, kita kenali sebagai, very good Mazi Ching. Kita kenali sebagai leukosit. Thank you. Now, sel darah putih ni saya pecahkan tau, dia ada dua jenis. Satu adalah jenis granulosit. Granulosit, satu lagi adalah agranulosit. Okay, kalau agranulosit, awak ingat agranulosit adalah ml. ml. Okey. Kalaulah granulosit, awak kenali dia sebagai band. Saya biasanya kalau granulosit saya kenali sebagai band. B-E-N. Band. Okey. So, kalau granulosit dia ada monosit, awak nampak agranulosit tau. Kalau agranulosit ni kita nak bayangkan sel darah putih dia macam ni. Dia kalau, saya ambil granulosit lah ya. Kalau granulosit, sel darah putih dia macam ada bintil-bintil. Ini kita panggil dia sebagai granulosit. Kalau A, biologi, kalau awak nampak perkataan A dekat depan, dia stand for without. Tak ada. So basically, kalaulah sel darah putih jenis A granulosit, maksudnya sel darah putih dia, sitoplasma dia smooth. Dia tak ada bintil. Okay, so saya ulang. Dalam sistem pertahanan badan, dia melibatkan penghasilan antibodi. Penghasilan antibodi dihasilkan oleh sel darah putih. Sel darah putih, refresh balik, kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Satu adalah granulosit, satu lagi adalah agranulosit. Penghasilan antibodi, okay, ia melibatkan sel darah putih dari kategori agranulosit. Agranulosit kita boleh pecahkan kepada ml, monosit dan juga limfosit. Teka. Antara monosit dengan limfosit, yang mana satukah yang akan menghasilkan antibodi? Yes, very good. So yang ini akan hasilkan antibody. Now, penghasilan antibody pada aras yang tertentu, dia akan menghasilkan keimunan. So senang kata, antibody ni perlu dihasilkan untuk jadikan kita imun. Tetapi keimunan hanya boleh didapati apabila kepekatan antibody ni melepasi aras tertentu. Sebab tu bila awak makan antibiotik, doktor suruh habiskan. Kenapa? Walaupun awak dah baik, mungkin penghasilan antibody awak tak cukup tinggi untuk menghasilkan aras keimunan. Sebab tu awak cocok vaksin, awak kena 2 kali. Kenapa kita nak cocok 2 kali? Kita nak make sure badan awak macam hari tu awak lepas awak suntik, awak ada tak antara awak yang rasa sengal-sengal, ada tak yang rasa demam, ada tak yang rasa tak boleh bangun lepas kena suntik vaksin hari Jumaat hari tu? Lapar. Ada tak? Awak rasa lapar. Selain lapar? Tak ada? Okey. Ada tak? Ada tak? Mengantuk. Yes, very good. Mengantuk, lapar. Selain daripada tu, hilang selera makan. Lagi? Tak ekstrimnya. Sakit tangan, ya. Okey, good. Sakit tangan. Otot bengkak, ya. Lenguh-lenguh, letih. So, tak ada yang demam Very good lah. Kuat. Tak, kuat. Tak. Dia bukan pasal kuat tau. It's not pasal kuat tau. Yang tu bukan nak cakap pasal kuat. Awak jangan riak dulu tau. Awak belum lagi kena suntikan yang kedua. So senang kata, so kita nak cakap, saya suka tajuk ni sebab dia dekat dengan awak tau. Macam hari tu bila awak suntik, kita paksa badan kita hasilkan antibody. Tapi kenapa kita perlukan suntikan kali kedua? Sebab kita nak make sure kepekatan antibody ni melepasi aras keimunan. Senang kata sekarang badan awak hasilkan antibody. Tapi antibody ni mungkin kepekatan dia sikit. Dia belum melepasi aras keimunan. Sebab tu kita perlukan dos kedua. Dos kedua tu kita nak make sure kepekatan antibody dalam badan kita ni melepasi aras keimunan. So sekarang dalam badan awak dah ada antibody untuk COVID tu tau, virus COVID. Tapi masalahnya sekarang kenapa awak perlukan suntikan kedua? Sebab awak perlukan kepekatan antibody melepasi aras keimunan ni. So selagi awak punya antibody tu tidak melepasi aras keimunan, kita tak kata awak sebagai imun lagi. So kalau orang kata ada tak antibody, awak ada antibody untuk COVID-19, yes awak ada, tapi kepekatan antibody tu sikit. Sebab tu kita perlukan suntikan kedua. So sebab tu kita nak cerita pasal sistem pertahanan badan. Alright, so dalam sistem pertahanan badan ni, kenapa saya cerita pasal sistem peredaran darah? Sebab dia ada berkaitan dengan sistem peredaran darah.
Okay, now so kita back Kalau dalam silibus lama, sebenarnya silibus lama dia masukkan tajuk ni dalam sistem peredaran darah. Okay, cuma dalam silibus baru ni dia pecah je, itu je, dia tak ada beza sangat untuk tajuk ni dengan silibus lama. Cumanya silibus lama tajuk ni terlampau besar, kadang saya ambil masa dekat 2 bulan baru habiskan. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal sistem pertahanan badan. Kita nak cerita yang ini je. Okay, right. Nak cerita ni je. Hari ni kita nak cerita pasal sistem pertahanan badan pertama. Okay, sebelum kita nak cerita, sebenarnya kita nak hari ni, kenapa saya tak nak bagi awak banyak sangat bila saya tahu tadi awak baru belajar maths dengan admaths. So saya tak nak push awak lebih-lebih, saya rasa otak awak dah penat dah ni. Dapat masuk sikit pun jadilah. Okay, so basically saya rasa macam kesian kat otak awak kan. So saya bagi awak relax je dulu. So hari ni kita nak belajar apakah yang dimasukkan sebagai keimunan, apakah itu antigen, apakah itu antibody, dan kita cuba masuk pertahanan badan kita ni boleh dipecahkan kepada 3. Macam main chess, awak ada first row, second and third. So hari ni kita cuba nak belajar sistem pertahanan badan yang pertama. Okay, so far okay ya? Right, so yang ni tau. Tengok ni salah eja tau. So tengok tau. Biasa budak dia confuse antara perbezaan apakah itu patogen. Hari ni kita nak belajar mengenai maksud patogen. Apakah itu patogen? Apakah itu antigen? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah beza patogen, antigen, antibody, gerak balas keimunan dan juga keimunan? Kita ada 5 term, tetapi term tu memberi maksud yang berbeza. Dan biasanya budak selalu confuse perbezaan antara patogen dan juga antigen. Okay, so kita nak tengok kat sini. Kalaulah keyword untuk saya, patogen adalah mikroorganisma atau apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan penyakit. So contoh patogen sekarang adalah virus COVID. So senang kata, apa-apa mikroorganisma atau antigen yang masuk dalam badan awak menyebabkan awak sakit, itu kita panggil dia sebagai patogen. Okay, apakah itu antigen? Antigen adalah benda asing. So kalau saya kata apakah contoh antigen ni maksudnya mikroorganisma. Senang kata apakah persamaan antara patogen dengan antigen? Persamaannya dua-dua ni adalah benda asing. Asalkan benda asing tu masuk dalam badan, kita kenali dia sebagai apa? Asalkan ada benda asing masuk dalam badan, kita kenali dia sebagai apa? Antigen. Yes, antigen. So keyword untuk antigen, dia adalah benda asing. Macam benda alien, antigen. Tapi kalau antigen tu boleh menyebabkan kita sakit, sekarang antigen tu kita kenali sebagai apa? Patogen. Yes, boleh beza So senang kata, antigen adalah benda asing. So contoh-contoh benda asing macam ni tau. Sel darah putih awak adalah sangat sensitif. Tadi saya kata sel darah putih awak terbahagi kepada 2 kan. Kita ada granulosit dengan agranulosit. Kalau granulosit kita ada 3 jenis tau. Kita ada band, kita ada basophil, kita ada basophil, eosinophil dan satu lagi adalah neutrophil. Okay, sel darah putih saya tulis kat sini Sel darah putih awak ada 2 jenis. Satu yang bergranul. Satu lagi yang agranul. Maksudnya dia tidak punya bintil-bintil. Bergranul. Agranulosit. Bergranul. Sini agranulosit. Sini adalah granulosit. Saya nak cerita granulosit ni. Kalau granulosit kita ada band tau. B-E-N. Saya nak cerita eosinophil. Tahu, saya selalu salah eja tau. Oh my god. Sinofil. Lama tak ajar bio form 4 kan, nervous kan. Okay, so saya nak cakap pasal eosinofil. Ya Allah, Mardiana. Sinofil. Oh, okay, yang ini tau. Ya Allah, ni nanti saya betulkan tau. Saya kan bila saya dah nervous, saya akan sebut salah-salah tau. So basically saya dah tak nak sebut. Tapi this one tau. Saya nak cerita yang ini adalah yang menyebabkan allergic.
Okay, so setiap orang ni dia ada allergic sendiri. Macam saya kalau makan, katakanlah saya makan ketam, saya akan kena gatal-gatal. Ada orang dia makan, dia kena habuk je, dia boleh kena macam bengkak-bengkak. Macam katakanlah ada orang dia makan certain benda, dia boleh jadikan dia, hidung dia tersumbat and then dia jadi macam bersin and then muka dia merah-merah. Korang ada tak antara korang yang ada allergic dalam kelas ni? Afwan. Afwan, okay. Now, so basically antara orang yang sensitif biasanya kalau pagi-pagi bersin. So normally saya adalah pagi-pagi bersin. So allergic ni adalah disebabkan oleh sel darah putih awak jenis eosinophil ni, awak punya sel darah putih jenis E ni, okay, dia menyebabkan allergic. Senang kata sel darah putih awak terlampau sensitif. So sel darah putih awak bila awak makan benda asing, dia detect apa yang korang makan. Contoh saya lah, saya makan ketam. So bila makan ketam, saya punya sel darah putih jenis eosinophil ni, dia detect ketam yang saya makan tu sebagai antigen. Bila dia detect ketam yang saya makan tu sebagai antigen, dia akan melakukan reaction, dia menyebabkan muka saya, mata saya, hidung saya semua jadi bengkak. So itu adalah disebabkan oleh sel darah putih awak jenis eosinophil ni, dia ada tindak balas. So saya nak cakap, sel darah putih awak setiap orang adalah berbeza-beza. Kalau sel darah putih awak terlampau sensitif, dia akan boleh menyebabkan allergic. So allergic adalah disebabkan sel darah putih awak jenis eosinophil ni, okay, dia ada tindak balas. Okay, right. So now hari ni, okay, kita nak tengok hari ni kita nak cerita pasal antibody. Tadi Nabil dah cakap antibody ni adalah dihasilkan oleh limfosit. Okay, now so senang kata pertempuran, saya nak tengok sini tau. Awak bayangkan limfosit hasilkan antibody. Okay, pertempuran antara antibody dengan antigen kita kata sebagai gerak balas keimunan. So boleh faham tak kat sini? Do you understand? Boleh faham tak? Kalaulah pertempuran, senang kata saya nak bayangkan saya sel darah putih. Saya sel darah putih, saya akan menghasilkan antibody. Kejap. Yes, what do you want? Huh? Kejap Sekejap. Okay, right. So, sorry. Iklan. Now, so saya nak cakap macam ni, keimunan ni, okay, adalah pertempuran antara antibody dan juga antigen. So, saya nak bayangkan saya sel darah putih. So, senjata saya adalah antibody. Katakanlah saya lawan Afwan. Afwan ni adalah antigen ataupun benda asing, patogen. So, biasanya patogen dia akan menghasilkan antigen. Okay, so pertempuran antara antibody dan antigen, kita kenali dia sebagai gerak balas. So apabila menang, saya wajib menang. Saya sel darah putih, saya wajib menang. Bila saya dah menang, kita kata kita dah ada keupayaan badan melawan penyakit. So senang kata keimunan ni apabila kita dah menang lawan antigen, kita kata kita dah imun. So senang kata macam mana awak nak imun, dia mesti menghasilkan gerak balas. So gerak balas ni adalah apa? Dia adalah keyword dia adalah interaksi. So saya ulang soalan saya. Mana satu baik? Antibody ke antigen? Mana satu yang baik? Antibody ke antigen? Antibody. Siapa hasilkan antibody? Limfosit. Yes, limfosit. So katakanlah antigen ni, biasanya antigen ni adalah, tadi saya kata sebenarnya antigen ni apa? Antigen ni sebenarnya apa? Benda asing. Yes, benda asing. Kalau benda asing tu boleh menyebabkan penyakit. Sekarang antigen tu kita kenali dia sebagai apa? Sebagai? Patogen. Yes, very good. Dikenali sebagai patogen. So far sampai sini okey tak? Okay. Alright. So sistem pertahanan badan kita ada 3 jenis. Pertama adalah sistem pertahanan badan pertama. Biasanya sistem pertahanan pertama ni saya tulis kat sini, dia tak spesifik. Dan dia belum lagi melibatkan sel darah putih. So saya ulang, pertama,
Kalau sistem pertahanan badan pertama, dia tak spesifik dan dia tidak melibatkan sel darah putih langsung. Okey, ataupun kita kata sistem pertahanan badan pertama kalau korang main tu yang jenis defensif. Dia jenis bertahan je. Okey, so sistem pertahanan badan kita yang pertama, okey, alright, dia melibatkan adalah membran mucus. Okey, jap. Dia melibatkan asid hidroklorik, mekanisme pembekuan darah, kulit dan juga enzim lysozim. Saya ulang, slow-slow. Sistem pertahanan badan pertama, dia tidak spesifik. Dia tidak melibatkan sel darah putih. Dia adalah defensif. Maksudnya defensif, dia bertahan. Dia tidak aktif. Dia tidak melibatkan pertempuran, apa-apa pertempuran antara antigen dengan sel darah putih. Okay. So contoh-contoh sistem pertahanan badan kita yang pertama adalah lysozim. Enzim lysozim. Enzim lysozim ni kita boleh jumpa kat mana? Enzim lysozim ni kita boleh jumpa dekat air mata, hingus dan juga air liur. So air liur awak ada enzim lysozim. Kemudian kita ada hingus dan juga kita boleh jumpai dekat air mata. Sebab tu air mata kadang-kadang pernah dengar tak orang kata kalau nangis, kalau awak keluar air mata tu bagus. Pernah dengar tak? Sebenarnya air mata ni bagus, dia mencuci mata. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Tak. Benar. Sebab tu kalau lah awak masuk mata awak masuk habuk or anything, kan perasan tak awak akan keluar air mata. So basically sebenarnya dalam air mata awak ada enzim lysozim. So air mata ni kenapa Tuhan jadikan air mata awak ada enzim lysozim? Sebab dalam enzim lysozim ni dia ada bahan ataupun dia adalah protein mikrob, antimikrob yang boleh mengurai dan membunuh setengah bakteria. So senang kata air mata ni bagus sebab dalam air mata ni ada enzim lysozim. Enzim lysozim ni boleh membunuh atau menguraikan sesetengah bakteria. Okay, so air mata baiknya apa? Sebab ada lysozim. Okay, now kemudian membran mucus. Membran mucus ni adalah kalau bahasa kampung saya nak panggil dia adalah hingus. So awak perasan tak macam awak punya sistem respirasi daripada hidung pergi trakea, sebenarnya dia ada mucus. Okay, so mucus ni juga bagus. Kenapa? Sebab dia ada enzim lysozim. Sebab tu kalau orang cakap orang isap rokok atau isap vape, dia boleh merosakkan atau merencatkan sistem pertahanan badan dia yang pertama. Kenapa kita kata kalau orang yang isap vape ataupun dia isap rokok, dia boleh merencatkan sistem pertahanan badan dia yang pertama? Kenapa? Kenapa kita cakap macam tu? Kenapa saya buat statement begitu? Adakah awak setuju dengan statement saya yang saya kata kalau orang isap rokok tu dia boleh mengganggu sistem pertahanan badan dia yang pertama? Adakah awak setuju? Setuju. Ngantuk kan korang? Nyampah. Okay. Nah, kenapa setuju? Sebab asal tu buat mucus kering. Yes, very good. Macam Aiman Fazli kata sebab lapisan tu nanti dia buatkan enzim, dia buatkan mucus tu kering. Bila mucus tu kering, tak adalah enzim lysozim. So bila tak ada enzim lysozim, so semua benda-benda asing boleh terus masuk ke paru-paru. Sebab tu kalau lah orang isap rokok, first thing dia akan attack dia punya paru-paru. Dia senang nak batuk-batuk. Kenapa? Sebab bila dia isap rokok, dia punya mucus tu akan kering. Bila mucus kering, enzim lysozim tu pun tak ada. Bila tak ada enzim lysozim dan mucus tu kering, dia akan menyebabkan ada bakteria atau benda asing tu akan terus boleh attack masuk ke paru-paru. So dia hilanglah sistem pertahanan badan yang pertama. Kemudian seterusnya, kita kata mekanisme pembekuan darah juga adalah sistem pertahanan badan yang pertama. Kenapa? Sebab tu kalau awak luka basically luka tu adalah sistem pembekuan darah tu adalah sistem pertahanan badan yang pertama. Sebab bila lah awak ada pembekuan darah, mikroorganisma tu tak boleh masuk. Sebab tu salah satu orang kata mekanisme sistem pertahanan badan pertama adalah pembekuan darah. So bila darah tu beku, kan dia ada fibrinogen tu kan? Okay, fibrinogen tu. Alright, so dia akan menghasilkan fibrin. Ingat tak? Yang jaringan-jaringan yang dia boleh trap darah tu, dia menyebabkan tak ada benda asing boleh masuk dalam awak punya dalam badan. Okay, kemudian kita ada asid hidroflorik.
So asid hidroklorik ni kita boleh jumpa kat perut. Kenapa asid hidroklorik ni juga kita kenali dia sebagai sistem pertahanan badan yang pertama? Kalau awak nampak sistem pertahanan badan yang pertama, dia nak elakkan benda asing daripada masuk dalam sistem peredaran darah awak dalam badan. So basically sistem pertahanan badan ni adalah kita punya pertahanan yang pertama sebelum patogen ataupun sebelum antigen tu boleh masuk dalam badan awak, boleh masuk dalam sistem peredaran darah awak. So kenapa kita kata kat sini asid hidroklorik ni juga kita masukkan dia dalam sistem pertahanan badan yang pertama. Kenapa asid hidroklorik? Kita makan tu ada bakteria. Yes, kadang-kadang perasan tak macam ni, biasa kadang-kadang awak perasan tak ada orang yang perut dia macam tahan. Macam, aku rasa macam nak basi sikit tapi dia makan tapi dia tak sakit perut. Pernah tak awak jumpa orang macam tu? Yang jenis dia makan, dia belasah lah apa-apa, dia jarang kena sakit perut. Tapi ada orang, dia makan makanan yang ini macam saya punya, macam bapak mentua saya, dia jenis sensitif sikit perut dia. Kalau dia makan kenduri kahwin kan, kalau dia makan 2-3 kenduri kahwin, dia mesti kena cek beret. Maksudnya dia senang kena sakit perut. So biasanya kalau dia nak makan kat luar, normally mesti makanan tu yang baru masak. So basically setiap orang badan dia berbeza adalah disebabkan mungkin ada orang tu perut dia ada asid hidroklorik dan asid hidroklorik dia dapat membunuh banyak orang kata patogen ataupun antigen, benda-benda asing. So therefore dia tak sakit perut. So itu adalah fungsi asid hidroklorik. Fungsi asid hidroklorik dia boleh bunuh bakteria yang hadir dalam makanan. Contohnya macam orang yang pregnant tidak digalakkan makan sushi. Kenapa orang yang pregnant dia tidak digalakkan makan sushi atau telur separuh masak? Sebab suhu dia sesuai untuk bakteria membiak. Kurang, dia ada betul, dia ada kaitan dengan bakteria tapi betulkan sikit. Kenapa macam orang yang perut dia sensitif sikit ke ataupun orang yang pregnant tidak digalakkan makan telur setengah masak ataupun sushi. Yes, sebab very good Mazli Cing. Sebab bahan mentah, makanan mentah banyak sangat bakteria. So bila banyak sangat bakteria, kadang-kadang orang yang pregnant ni sistem pertahanan badan dia low tau. Sebab tu kalau macam COVID sekarang, orang yang pregnant adalah termasuk orang yang berisiko. Kenapa kita kata berisiko? Sebab sistem pertahanan badan dia drop sikit. Okay, sebab tu kalau orang yang pregnant, awal-awal pregnancy dia tak digalakkan sangat makan sushi. Sebab biasanya sushi macam macam ikan salmon, biasanya ikan salmon tu tak masak. Okay, sometimes dia pakai perah, pakai lemon saja. So untuk orang yang pregnant, sistem pertahanan badan dia mungkin drop sikit. Dia tidak digalakkan sebab dalam sushi tu mungkin ada bakteria-bakteria. Sebab dia tak masak kan. So bila dia makan, okay, and then katakanlah dia punya asid hidroklorik dia tak cukup banyak untuk membunuh bakteria-bakteria tu, dia boleh kena keracunan makanan. Okay, sebab tu orang kata sebenarnya kalau korang nak makan sushi or anything, korang sebenarnya eloknya ambil ikan salmon or anything yang fresh. Tapi mana kita nak jumpa yang fresh kan, ambil ikan salmon kat tepi sungai lepas tu awak potong dia. So basically yang elok yang begitu, tapi biasanya kita beli yang kat dalam peti sejuk kan. So kita tak tahu dia punya bakteria tu banyak ke sedikit. Okay, sebab tu asid hidroklorik ni penting. Kemudian kita tengok kulit. Saya suka kulit tau. Kalau you guys perasan, kulit ni adalah pelindung fizikal. Okay, kenapa kita kata kulit ni sebagai pelindung fizikal? Kulit ni adalah sistem pertahanan badan yang pertama. Sebab dia telap air. Yes, very good. Apakah yang dimaksudkan sebagai telap? Telap ke tak telap? Wait. Telap ke tak telap? Tak telap. Kalau lah awak telap air, awak kena hujan je, awak dah besar tau. Telap tu maksudnya dia boleh tembus. Telap maksudnya boleh tembus. So kita kata tak telap, tak tembus. So kulit awak ni adalah orang kata termasuk dalam sistem pertahanan badan pertama sebab dia adalah tak telap. So bila dia tak telap, dia boleh menghalang patogen daripada masuk. So sukar ditembusi. Ini dikenali sebagai tak telap. Dan satu lagi, sel kulit awak ni dia cepat diganti dengan yang baru. Korang perasan tak? Sel kulit awak umur dia berapa? Ada ke cakap cikgu, sel kulit saya ni baru 2 hari tumbuh hari tu. Ada tak awak perasan? Korang boleh tahu ke? Tak. Kenapa? Sebab bila dia tukar, dia terus tukar yang baru. So basically, dia dapat menyukarkan pertumbuhan mikroorganisma. Dan saya tambah satu.
Dekat kulit awak ada sebum. Sebab tu bila awak berpeluh, peluh awak biasa awak rasa peluh awak tu macam mana? Masin. Selain masin, kenapa dia lepas berpeluh awak nak sangat mandi? Asal awak nak mandi sangat? Sticky. Yeah, I like that. Yang saya nak cari adalah perkataan sticky. Kenapa sticky? Sebab sticky tu ada sebum. Dia ada peluh dan awak rasa sticky tu ada sebum. Sebum tu sebenarnya bagus sebab dia dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. So senang kata, peluh awak ni ataupun saya kata berminyak. Macam perasan tak ada orang kulit dia jenis berminyak. Sebum ni sebenarnya dia macam minyak sikit tau. Sebab tu bila awak berpeluh, awak lebih rasa minyak tu. Sebab tu ada orang kata, kita orang Asia, kita orang Asia, kita banyak sebum tau. Sebum tu sebenarnya selain dia dapat bunuh mikroorganisma, dia sebenarnya sebum tu adalah moisturizer semula jadi. Sebab tu kalau awak perasan, awak tengok nanti, orang Asia dengan orang western country, biasanya orang barat, biasanya awak tengok Mak Saleh lah bahasa mudah. Mak Saleh, sebenarnya orang Asia ni, kita nak cakap orang Asia ni awet muda ataupun kita kata dia lambat tua. Kenapa orang Asia ni lambat tua? Sebab struktur kulit kita ni biasa ada sebum. Bila dia ada sebum, kulit kita ada kita kata dia ada moisturizer atau kelembapan semula jadi. Kalau orang macam Mak Saleh awak tengok dia memang lawa tapi awak perasan dia cepat kedut. Kenapa dia cepat kedut? Biasanya Mak Saleh kulit dia kering. Bila dia kering dia senang kedut. Sebab tu sebenarnya saya nak cakap siapa yang kulit dia berminyak, yes, berminyak tu satu buruknya dia boleh trap banyak benda asing tu yang menyebabkan awak kena jerawat. Tetapi ada satu kebaikan sebum, dia menyebabkan awak lambat tua. Sebab tu kalau lah awak perasan nanti awak tengok balik, awak pergi buat research, age umur orang katalah 40 orang Asia dengan 40 Mak Saleh, awak tengok orang Asia normally dia akan nampak lebih muda. Satu, ada orang kata dia lebih muda adalah disebabkan frame kita kecil. Kedua adalah awak tengok muka. Biasa kalau awak tengok antara katakanlah orang Asia umur 45, 50, kedut dia pun sikit je lagi tau. Tapi kalau lah orang barat biasanya kulit dia dah banyak kedut. Kenapa? Sebab kulit dia kering. So beruntunglah kita orang Asia, beruntunglah kita ada sebum. So sebum tu adalah moisturizer semula jadi, dia menyebabkan kulit kita ni lambat sikit nak tumbuh fine wrinkle kat tepi tu. Alright. Okay, so lepas ni korang beruntunglah, bersyukurlah kulit korang adalah kulit orang Asia. So nampak tak? Macam ni kan. Ini katakanlah kalau orang tu adalah orang Asia, biasanya kita ada kelembapan, so normally wrinkle tu lambat sikit nak tumbuh. Okay. Alright. So kesimpulannya, sistem pertahanan badan kita yang pertama tadi, apakah contoh-contoh sistem pertahanan badan kita yang pertama? Yang kita dah belajar tadi ada berapa? Ia melibatkan apa? Yes, very good. Ia melibatkan kulit. Lagi? Enzim lisozim. Yes, very good. Enzim lisozim ni kita boleh jumpa kat mana? Air mata. Air mata. Ingus. Ya. Ailio. Ingus dan ailio. Ailio. Lagi? Apakah contoh-contoh sistem pertahanan badan pertama yang awak tahu? Selain kulit, enzim lisozim. Lagi kat mana? Ada dua lagi. Asid hidroklorik. Ya, very good. Siapa tu maconya suara? Asid hidroklorik. Lagi satu? Pembekuan darah. Ya, pembekuan darah dan juga mucus. Okey, pembekuan darah. Siapa tu? Okey, pembekuan darah. Dan satu lagi saya nak ambil siapa ni, Aiman Fazli cakap adalah mucus. Lapisan mucus kat sistem respirasi. Lapisan mucus dalam sistem respirasi. Saya kan dah berapa last week saya tak ajar bio sebab ni budak tingkatan 5 banyak ada teknik menjawab. Lepas tu saya dah lama tak jawab. Nampak tak? Bila saya dah lama tak ajar, saya rasa saya quite rusty sikit tau. Berkarat sikit saya nak ajar. Okay, now. Kita dah masuk sistem pertahanan badan pertama, kemudian kita nak masuk sistem pertahanan badan kedua. Now, sistem pertahanan badan kedua, saya nak kata dia adalah aktif. Kalau sistem pertahanan badan yang pertama tadi saya kata dia defensif ataupun ayat yang saya nak cari sebenarnya adalah pasif. Dia just tunggu je. Macam kalau main bola ke apa, bertahan je. Okay, bertahan.
spesifik. Tapi kalau sistem pertahanan badan yang kedua, dia aktif tetapi tak spesifik. Dia tak spesifik. Kenapa tak spesifik? Sebab dia tidak melibatkan penghasilan antibody lagi. Okey, kenapa dia aktif? Sebab aktif dia melibatkan sel darah putih. Okey, sel darah putih jenis apa? Sel darah putih jenis fagosit. Okey, nampak tak? Sel darah putih jenis monosit, neutrofil. Okey, saya ulang lagi sekali tahu. Sel darah putih ada dua jenis tadi saya kata. Satu adalah granulosit. Satu lagi adalah granulosit. Saya selalu cakap dengan budak saya, kalau granulosit macam muka dia flawless, tak ada jerawat langsung. Tu granulosit. So granulosit dia ada ml. Monosit dan juga mono dengan limfosit. Kalau granulosit saya selalu susah nak sebut. Dia adalah band. Okey. Ni basophil. Eosinophil ni saya selalu salah sebut, basophil. Dan satu lagi adalah neutrophil. Tapi dalam sistem pertahanan badan kedua, kita nak cerita siapa? Kita nak cerita mengenai neutrophil dan juga monosit. Bezanya, neutrophil tu ada granule. Dia ada bintil-bintil. Kalau monosit, dia tak ada granule. Senang kata, apakah beza neutrophil dengan monosit? Bezanya adalah dari segi struktur luar. Kalau yang tak ada granule, mana satu? Monosit ke neutrophil? Yang tak ada granule? Tak ada bintil-bintil. Yes, monosit. Dia tak ada granule. Kalau neutrophil, dia ada granule. So, senang kata, apakah kalau soalan tanya, apakah perbezaan antara neutrophil dengan monosit? Bezanya adalah daripada struktur. Satu tu ada granule, satu tak ada granule. Tapi dia ada persamaan dari segi fungsi. So persamaannya adalah kedua-dua ni, neutrophil dengan monosit, dia terlibat dalam fagositosis. Okey, disebabkan ia terlibat dalam sel proses fagositosis, sel itu kita panggil dia sebagai fagosit. So tampak sini kalau awak nampak tosis kat belakang, ini adalah proses. Kalau kita kata proses, tengok je pun salah je. Kalau kita kata sel fagosit, dia merujuk kepada sel. So ingat, fagositosis adalah proses. Kalau fagosit, sel fagosit, dia merujuk kepada sel. Okey, dalam sel proses fagositosis ni, ia melibatkan apa? Ia melibatkan memerangkap dan juga pencernaan. Fagositosis ni saya nak bayangkan macam amoeba makan. Korang ingat tak proses amoeba makan yang dia pakai pseudopodium tu? You guys ingat tak? Ingat tak? So proses fagositosis ni dia lebih kurang macam tu. Kejap. Sekejap. Bateri saya dah nak habis. Sekejap. Right, okay, thank you. Okay, so sistem pertahanan badan kedua, awak bayangkan kalau macam orang main bola dia serang, dia dah start attack. Tapi masa dia serang, dia pakai sel darah putih jenis fagosit. So awak bayangkan striker dia tu, nama dia adalah neutrophil dengan monosit. Okay, so itu kita panggil dia adalah sebagai proses pertahanan badan kedua. Okay, now, kita dah buat apa? Okay, now, selain fagositosis, okay, sistem barisan pertahanan badan kedua, dia melibatkan demam dan juga keradangan. So, kesimpulannya, sistem pertahanan badan kedua, dia melibatkan 3 mekanisme. Pertama adalah demam. Kedua adalah fagositosis. Okay, ini kedua. Ketiga adalah keradangan.
Sebab tu sebenarnya macam ni tahu. Tuhan jadikan badan awak ni sebenarnya dia ada satu mekanisme yang bagus. Kalau demam biasanya macam mana awak tahu awak demam? Macam mana you guys tahu you guys demam? Macam mana korang tahu korang demam? Panas. Yes, panas. So senang kata demam adalah menyebabkan suhu meningkat. So kenapa suhu meningkat? Sebenarnya suhu ni meningkat adalah bagus. Bila suhu ni meningkat sedikit, dia akan menyebabkan fagosit ni, sel fagosit kita jenis yang neutrophil dengan monosit ni dia aktif. So senang kata demam ni bagus. Okey, tapi kita kena tahu suhu yang tertentu. Sebab tu awak perasan tak bila awak demam, suhu naik sikit, lepas tu besok awak dah rasa okey sikit. Orang kata kebas sikit. Mula awak rasa dedor kan, kalau bahasa Melayu panggil dia macam dedor. Dedor tu maksudnya badan awak dah panas sikit. Tapi esok awak dah okey sikit. So kalaulah awak tengah demam, rasa dedor, sebenarnya masa tu awak punya sel darah putih awak jenis sel fagosit tu tengah buat kerja. Dia tengah berperang, dia tengah bekerja. So dia kerja buat apa? Dia pergi lawan semua-semua antigen atau patogen yang ada dalam badan tu. Okey, dia tengah melawan mikroorganisma iaitu antigen ataupun patogen. Okey, now so awak ingat demam melibatkan suhu. Suhu meningkat. Saya ulang lagi sekali. Kenapa suhu badan kita kena meningkat sikit? Kenapa suhu badan tu kena meningkat sikit? Bagi fagosit tu bekerja. Yes, dia nak bagi sel fagosit bekerja. Okey. Now, bila macam mana dia bekerja? Sel fagosit bekerja, sel fagosit tu bekerja melalui proses fagositosis like this one. Okey, so senang kata demam adalah disebabkan sel fagosit tengah buat kerja. Macam mana sel fagosit tu buat kerja? Sel fagosit tu buat kerja dengan cara melakukan proses yang dikenali sebagai fagositosis. Okey, dah settle. Kedua, kalau awak perasan, kalau awak luka, kan ingat tak bila awak luka, tertutup, awak rasa macam merah kat situ kan, bengkak ataupun awak punya jerawat lah. Saya senang cerita sebab zaman sekarang ni kan, kalau stres dia tumbuh jerawat. Kalau jerawat yang sikit-sikit tu manja-manja tak apa, ni ada satu jerawat kalau orang kata panggil jerawat batu. Pernah tak kena? Dia bengkak, merah. So, kita nak cerita sekarang pasal radang. Radang is something kalau awak ada infection ke ataupun apa-apa je yang merah. So, kalau saya nak tunjuk contoh paling senang adalah jerawat lah. Jerawat kan bengkak merah kan, orang kata jerawat batu tu kan. So, kalau apa-apa saja yang merah tu sebenarnya kita panggil dia sebagai keradangan. Kenapa radang tu penting? Mesti kalau korang rasa macam tension kan, kalau tiba-tiba ada jerawat korang korek-korek dengan tangan tak basuh, lepas tu besok awak tengok dia radang. Lepas tu awak rasa macam bengang lah sebab dia merah radang. So kenapa Tuhan jadikan bila ada infection kan, infection dia ada radang. So radang ni sebenarnya adalah gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan bahaya mikroorganisma. Okey, so pada masa yang ini, dia akan menyebabkan bahagian tu nampak merah dan bengkak. So kenapa keadaan bahagian tu merah dan bengkak? Adalah disebabkan masa tu dekat kawasan tu banyak sel darah putih tengah buat kerja. Okey, tengok saya tunjuk kat sini. Radang. Tengok pun sakit. Ini dalam buku teks awak. Wih, lajulah saya. Hebat dah saya. Pada muka surat 203. Ini adalah radang. So kita kata radang ni macam ni. Radang ni kenapa dia merah? Masa tu sel darah putih awak which is sel fagosit tu tadi yang ada kembar tak seiras tu, monosit dengan neutrophil tengah buat kerja. So senang kata masa kat radang tu, radang ni ada banyak sel darah putih kat situ. So bila sel darah putih tu, tadi kan kita kata dia pertempuran kan. Sel darah putih tu dia akan menghasilkan satu dia punya side effect dia which is dia hasilkan nanah. So nanah tu apa? Sebenarnya nanah tu adalah campuran mikroorganisma yang dah mati tu kena lawan dengan sel fagosit tu, cebisan tisu dan sel darah putih. So senang kata nanah tu, dalam nanah tu ada 3 benda yang dah mati dalam tu which is mikroorganisma, cebisan tisu dan juga sel darah putih jenis monosit dan juga neutrophil. So pada masa yang kat situ, okay, macam dia jadi merah adalah disebabkan ada histamin. So histamin tu yang boleh merangsang geradangan. Okey. So yang ini saya akan cerita esok. Right. So kesimpulannya, okey, hari ini kita belajar sistem pertahanan badan yang pertama, sistem pertahanan badan yang kedua. Nah, sistem pertahanan badan yang kedua, dia ada 3 contoh sistem pertahanan badan yang kedua. Apakah itu?
Demam. Demam lagi? Keradangan. Bagus. Keradangan, very good. Dan satu lagi? Demam, keradangan, satu lagi proses? Fagositosis. Yeay, phagocytosis. So sekarang saya nak buat satu aktiviti. You guys, bismillahirrahmanirrahim. Kopi nanti, sabar. Tak ada homework hari ni. Saya cuba nak bagi homework seminggu sekali je. Tapi mesti korang suka Cikgu Aisyah. Sebab Cikgu Aisyah tak bagi homework. Saya bagi sikit je tau. Sebabnya saya rasa macam tak adalah. Agaknya rasa macam saya naklah korang macam mana dengki ke nak cakap. Saya nak buku awak tu ada tulisan. Boleh ke cakap macam tu? Okay, korang jangan ni dulu tau. Copy. Yap, dah masuk. Ada yang dah masuk. Sekejap, saya share screen. Your entire screen. Share now. Okay. Ni dah. Ya. Okay, sini height. Sekejap Okay, right. Siapa ni nama? Ya. Okay. Alright, so kita tengok siapa dah masuk kat sini. Buat slow sikit Alright, saya nak ni nama ni korang tak boleh letak nama sendiri Kenapa nama dia pelik-pelik Lah my god, ya Allah saya salah setting lah. Sorry guys. Habis tu siapa? Annie Pen ni. Dayjam ni siapa ni? Ghost Head ni siapa? Astaghfirullahalazim. Saya dah lama tak start game ni. Nama pelik-pelik. Ruby Eyes. Biar dah rasa. Okay. Sorry guys. Sorry. Nama korang pelik-pelik ni. Anvil Pants. Dayjam. Host Head. And then Hex Giver. Iron Song. Ini macam nama Red Indian punya nama tahu tak? Ruby Eyes. Kita ada 16 player. Kita ada Thunder Cloud. Kita ada Strong Weaver. Alright, so kita boleh mula sekarang. Saya minta maaf tau. Next time saya setting lain. Bismillahirrahmanirrahim. So kita mula. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Start. Loading. Kita try Yep. Ready? Okay, try. Masalahnya nama korang, saya tak tahu ni. Sky Mask lead. Okay, semua orang tengah jawab. Soalan senang je, ada 5 soalan je. Laju. Dia bergantung pada line ni. Strong Weaver, wow. Lion Finder, 35. Iron Song, okay. So, siapa ni? Lion Finder ni. Apa ni? 45 Lion Finder. Spell Ice, 35. Iron Song 3. Ruby Tame. Hebat. Soalan senang sangat kan? Okay. Saya nak tanya dulu. Siapa Lion Finder? Ya. Siapa Lion Finder? Cuba baca mesej kat tepi tu. Saya tak boleh baca ni. Siapa Lion Finder? Ya. Would you like to play game? No. Siapa Lion Finder ni? Saya dah lupa. Itulah, sorry lah How. Okay, How, kita mengaku itu adalah How. So, Lion Finder ni adalah How. Okay, Iron Song. Yang comel ni, macam sheep ni. Siapa Iron Song? Ruby Tamer, lain kali saya setting lain lah. Saya. Afwan ke? Ha. Ya, tahniah. Alright. So, kita tengok soalan dia. Okay, leaderboard. So, ini korang tengok dia punya ni. Okay, so kita tengok soalan dia kejap. Discover. Lain kali lah. Saya dah lama tak buat ni. Sebab selalu kan ada Cikgu Aisyah kan. So, Cikgu Aisyah yang set semua everything kan. Sekejap saya nak tunjuk dulu dia punya contoh player. Join tengok saya pun dah lupa dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak dashboard. Rumah dashboard lah.
Okay, my set. Okay, this one. Inilah. 5 question. Okay, saya edit Okay, soalan dia. Okay, now tengok soalan yang pertama, mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Contohnya virus, bakteria, parasit dikenali sebagai? Jawapan nombor 1 ni. Patogen. Yes, jawapannya adalah patogen. Very good. Okay, now benda asing yang memasuki badan dan merangsang gerak balas keimunan dikenali sebagai? Antigen. Yes, antigen. So vaksin sebenarnya kita masukkan antigen sebab dia merangsang keimunan. Protein yang terdapat di permukaan limfosit ni baik. Teka apa jawapannya? Antibody. Ya, antibody. Okay. Antara berikut yang manakah bukan contoh sistem pertahanan badan? Jawapannya sistem pertahanan badan pertama, fagositosis. Fagositosis ni termasuk dalam sistem pertahanan badan yang keberapa? Kedua. Kenapa saya kata sistem pertahanan badan yang kedua ni saya kata adalah sistem pertahanan badan yang aktif? Kenapa? Kenapa dia aktif? Sebab dia memegang Sebab dia, yes, very good. Sebab dia melibatkan sel darah putih. Senang kata sel fagosit ni, macam tadi saya kata monosit dengan neutrofil, dia tak boleh duduk diam tau. Kerja dia cari antigen. Tapi kalau sistem pertahanan badan pertama dia relax je, dia duduk macam ni je, dia defense, pasif. Okay. Now, soalan kelima. Barisan pertahanan badan yang pertama melibatkan kulit. Antara yang berikut yang manakah pernyataan benar? Salah je mengenai kulit. Baru buat tadi kan. So, terdapat pada yes, dia melibatkan sebum sebenarnya. Salah ni, terdapat pada kulit ni saya salah. Patutlah korang tak dapat jawapan. So, itu sahaja untuk hari ini. Kejap, sebelum tu jangan keluar dulu. Antigen, jap. Stop presenting. Okay. Now, so untuk kelas hari ni, saya nak buat satu pool. Pool ni sini, refleksi hari ni. Yes or no je, senang je. Refleksi kelas hari ini. Okay. Adakah anda faham? Okay, sekejap jawapan dia senang je. Ya. Tidak. Mungkin. Okay. Launch. So boleh jawab untuk kelas hari ini? Saya lama lah tak ajar bayi form 4, tiba-tiba saya rasa macam nervous pula. Banyak pula salah dia. So, awak boleh tengok dekat tepi tu. Okay, jom kita tengok Kita share entire screen. Tajuk dia senang. Tapi sebab tadi awak cakap baru lepas set maths kan, lepas tu dia topik last. So, saya tak berani nak stretch lebih-lebih. So, senang kata hari ni kita cerita pasal pertahanan, sistem pertahanan badan. So, hari ni kita dah cerita sistem pertahanan badan pertama dan sistem pertahanan badan kedua. Persamaannya dua-dua adalah tidak spesifik sebab dia tidak melibatkan penghasilan antibody ataupun dia tidak melibatkan keimunan sebab tu kita panggil dia tak spesifik. Perbezaan dia, sistem pertahanan badan yang pertama kita kata dia pasif sebab dia tak melibatkan sel darah putih. Kenapa sistem pertahanan badan yang kedua kita panggil dia sebagai aktif? Sebab dia melibatkan sel fagosit yang tak boleh duduk diam. Dia akan pergi cari antigen atau benda asing yang ada dalam badan kita. Okay. So, apakah contoh sel fagosit? Contoh fagosit awak ingat ada dua je. MN, monosit dan juga neutrofil. Okay, adakah faham? Yes, Alhamdulillah. Thank you so much. So, kita ada yang buat tu ada 21 orang. Okay, Alhamdulillah. So, ni mungkin ni sebenarnya saya fikir dia 50-50. Okay, so 50-50 Alhamdulillah. So, kita ada 21 orang kelas untuk hari ni. Kita ada 27. Mana yang lain? Korang pandai vote tak? You guys pandai vote tak? Korang kan nampak kat tepi ni macam 3 ni kan? Macam awak tengok sekarang tengah tengok cerita apa korang? Squid Game is it? Kan? Yang ada 3 segi, 4 segi. Saya baru tengok episod 2 so saya tak tahu. Saya tengah tunggu anak saya tengok habis semua. So nanti dia bagi saya dia punya conclusion cerita tu semua. Okay, so kita ada 22 orang. So 4 orang cakap mungkin. So ada lain? Ada tak? Come on. Okay, so basically macam ni tau. Macam ni. Okay, macam ni. Setiap kali kelas, saya suka awak buat refleksi. Sebenarnya refleksi tu bukan untuk saya tau. Dia juga sebenarnya refleksi tu untuk diri awak sendiri.
oh hari ni aku masuk kelas bio, berapa persen yang aku dah faham? Oh, yang aku dah faham adalah katakanlah more than 50%, which is good for you. Katakanlah siapa yang mungkin buka balik buku teks. So hari tu saya ulang lagi sekali, saya ada jemput yang panel ex senior sharing session with Biostar tu tau. Saya sangatlah alu-alukan awak tengok recording tu. Tolonglah tengok recording bahagian yang Gitana. Saya rasa Gitana semua tu bagus. Tapi saya ada suka bahagian Gitana. Gitana, awak tahu tak punya effort untuk awak punya senior nama Gitana. Tak saya nak bagi tahu Gitana tu dapat 10A, 9A plus 1A, tak ada A minus. Dan dia bagi awak, punyalah tak kedekut, dia bagi awak rahsia macam mana dia belajar. Dia siap spesifikkan macam mana belajar NMATS, macam mana belajar sejarah, macam mana belajar BM, macam mana dia belajar biokimia fizik. So tolonglah you guys, recording tu yang saya panggil tu adalah dia banyak membantu awak. So basically awak ambil lah tips-tips penting yang kat situ. So kenapa saya panggil senior, sebab dia dah berjaya. So dia adalah living proof yang dia berjaya. So kalau lah awak tengok budak-budak yang berjaya tu, yang kalau korang tengok, dia bukan semata-mata sebab dia gifted pandai. Kalau korang tengok recording tu, korang akan perasan sebenarnya diorang bukan sahaja pandai, tetapi diorang ada attitude yang sangat bagus. Kalau awak tengok kat situ, Girtana kata dia tak ada jadual. Macam Aiman kata dia ada jadual. Wusko, dia cakap dia tak ada jadual. Tapi persamaan antara diorang ni semua, tiga-tiga, sebenarnya diorang plan tau. Okay, diorang plan macam Girtana, awak perasan nanti awak tengok kalau recording, dia cakap apa? Dia dah plan hari ni nak buat apa. Dia punya time management, dan satu lagi yang saya perasan antara tiga orang, time management diorang adalah sangat bagus. So benda yang baik daripada sini-sini awak tu, kita boleh jadikan dia sebagai panduan. Alright, supaya masa awak belajar online ni, tak adalah awak rasa macam, kenapa saya panggil seniors tu, sebab saya tak nak nanti awak jadi mental breakdown macam ni tau. Nanti kan mak ayah awak tengok awak belajar online macam ni, tapi tiba-tiba result awak tak berapa bagus sangat, ataupun awak frust pada diri awak sendiri, awak masuk Google Meet daripada pukul 8 pagi, sampailah pukul 1:30 sekarang, tapi awak punya kefahaman tu tak berapa banyak. So basically saya rasa kalau lah begitu, maksudnya ada yang tak berapa betul dalam teknik belajar awak. Okay, so hopefully dengan adanya kita panggil senior tu, hopefully dapatlah membantu awak macam mana nak improve pelajaran tu, buat ulang kaji. Saya rasa okay kot. So far, korang masih lagi okay ke PDPR ni? Okay lagi tak? Entah, cikgu, no comment. Okay. Okay, alright. Okay, Alhamdulillah. Ziching, okay, thank you so much. Okay.